11 DK 18F1030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anas Farah binti Zulkifli 9. Matrik nama saya 11 DKA 18F1084. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan mulakan pembincangan tentang oil separation turbine machine, iaitu atau dikenali sebagai OSTEM. Saya akan mulakan dengan pendahuluan. Seperti tahu, air kumbahan adalah air yang terpakai pada sisa gabungan aktiviti domestik, perindustrian, daya komersial atau pertanian. Air ini akan dilepaskan, air sisa ni akan dilepaskan ke saluran air terdekat. Pencemaran udara ini akan menyebabkan berlakunya pengurangan kadar oksigen di dalam air dan akan mengurangkan hidupan akuatik. Ini juga akan memberi ancaman kepada manusia seperti kita, kerana air sumber bersih akan menjadi kurang dan akan melambatkan proses pembersihan air itu. Seterusnya, semenjak ini terdapat pelbagai kes dan juga kes air yang tercemar berkaitan dengan minyak dan ia yang semakin meningkat. Seterusnya, penyataan masalah. Seperti yang kita lihat di slide, peratus pencemaran air semakin meningkat dan juga memberi kesan kepada kehidupan seharian dan kehidupan akuatik. Ini daripada Zarinah Majid tahun 2020. Seterusnya, pencemaran bau akibat pembuangan sisa minyak di loji kumbahan, iaitu daripada petikan daripada Berita Harian Online Julai 2019. Dan kita dapat lihat di sini ialah statistik pencemaran air di Malaysia. Pada tahun 1998 sudah menunjukkan industri mempunyai 21%, tenaga dan domestik 44% dan pembersihan hutan pilihan ialah 35%. Ini adalah antara contoh-contoh kes yang terjadi di Malaysia baru-baru ini. Terdapat pembuangan minyak hitam punca sungai tercemar, iaitu pada Selangor di Rawang pada 2 September yang lepas. Seterusnya, sisa minyak di dalam sungai di Sungai Batang Nilai. Ini di Kelantan. Tahap pencemaran Sungai Kelantan agak membimbangkan, iaitu petikan Bersinar Harian Mac 2019. Seterusnya ialah objektif kajian. Objektif kajian pertama ialah menghasilkan oil separation turbine machine, iaitu OSTEM. Dan objektif kedua adalah mengenal pasti keboleh kerajaan OSTEM melalui ujian pengasingan. Yang ketiga adalah mengkaji keberkesanan OSTEM melalui ujian masa. Seterusnya adalah skop kajian. Skop kajian ialah objektif utama adalah menggunakan kaedah pemodelan, iaitu OSTEM ini menggunakan kaedah pemodelan dan diuji di dalam makmal. Seterusnya, OSTEM ialah bersifat mekanikal. Skop kajian yang ketiga adalah OSTEM ini diuji dengan menggunakan dua jenis minyak, iaitu minyak pelincih dan juga minyak masak yang telah digunakan, iaitu minyak kelapa sawit. Seterusnya, kepentingan kajian OSTEM. Yang pertama ialah mengurangkan beban proses rantai sisa. Yang kedua ialah mengurangkan pencemaran minyak di kawasan yang tercemar. Contohnya di kawasan-kawasan yang tercemar antaranya adalah yang baru-baru ini di Selangor, di Kelantan, iaitu sungai yang tercemar akibat berminyak. Yang ketiga, dapat mengurangi ekologi hidupan akuatik dari terjejas teruk akibat daripada pencemaran air ini. Yang keempat, dapat mengurangkan pencemaran bau terhadap persekitaran. Akan menerangkan tentang kajian literasi. Seperti yang kita tahu, sumber air adalah satu khazanah yang sangat berharga di kehidupan di muka bumi ini, kerana ianya merupakan sumber yang amat penting kepada harian manusia. Pencemaran air yang berlaku di sesuatu tempat akan mengalami gangguan bekalan air. Masalah umum yang dapat kita lihat ialah pencemaran oleh air dan juga minyak. Itu daripada petikan Berita Harian 2016. Seterusnya adalah pencemaran air sisa. Ia berlaku di Mexico disebabkan oleh letupan tangki minyak. Tumpahan minyak akan menutupi permukaan air, lalu lapisan minyak di atas permukaan air akan mengganggu mikroorganisma di dalam air, kerana lapisan tersebut akan menghalangi oksigen untuk masuk ke dalam air sehingga oksigen akan berkurang ke dalamnya.
Ia telah menyebabkan ekosistem di sekitar perairan Teluk Meksiko terganggu. Petikan ini diambil dari Berita Harian tahun 2015. Tidak lupa juga pencemaran minyak yang berlaku di Selangor pada 4 September 2020 yang lalu. Diambil daripada petikan Berita Harian tahun 2020. Seterusnya adalah pencemaran berpunca dari perindustrian. Yang pertama, yang kedua, premis makanan. Perindustrian. Sungai merupakan kawasan yang berhampiran dengan kawasan perkilangan yang diusahakan. Kebanyakan pengusaha perkilangan mengambil jalan yang mudah untuk membuang sisa-sisa kumbahan ke dalam sungai. Oleh yang demikian, terjadinya pencemaran air di sungai kerana sikap sesetengah pengusaha perkilangan yang tiada rasa tanggungjawab untuk menjaga alam persekitaran. Premis makanan. Air basuhan dari pembersihan dapur dan pinggan mangkuk menyumbang kepada peningkatan kandungan lemak dan gris yang tinggi dalam air basuhan dan seterusnya akan mengalir ke dalam longkang yang berdekatan. Jenis-jenis pembentungan terdiri pada dua, iaitu pembentungan gabungan dan pembentungan terpisah. Pembentung gabungan adalah sistem pengumpulan kumbahan paip dan terowong yang dirancang untuk mengumpulkan air larian permukaan dan air kumbahan secara bersamaan dalam sistem bersama. Bagi pembentungan terpisah pula, ia bermaksud membawa air buangan secara berasingan. Pemisahan ini juga menghilangkan risiko kumbahan masuk ke lingkungan. Sebaliknya, ia akan membawa ke loji rawatan melalui sistem tertutup. Sementara air ribut dapat dibawa ke lembangan penahanan dan saluran air. Bagi perangkap minyak pula, terdapat 3 jenis perangkap minyak yang digunakan, iaitu perangkap minyak, sabut kelapa dan oil boom. Perangkap minyak adalah sejenis alat yang dipasang di premis makanan untuk mengasingkan sisa makanan dan minyak dari air limbah. Ini bertujuan untuk menapis air limbah dari premis tersebut sebelum air disalurkan ke dalam sistem pembentungan. Untuk sabut kelapa pula digunakan untuk membersihkan tumpahan minyak di darat dan air. Sepihan atau butiran sabut kelapa ditaburkan di permukaan tumpahan minyak. Sabut kelapa akan mudah menyerap minyak dan kekal dalam bentuknya untuk menyapu dengan mudah. Oil boom adalah penghalang terapung yang digunakan untuk mengawal tumpahan minyak untuk mengurangkan kemungkinan mencemari garis pantai dan sumber lain. Ciri-ciri air sisa terbagi pada dua, iaitu fizikal dan juga kimia. Bagi fizikal terdapat 4 ciri, iaitu warna, bau, pepejar dan juga suhu. Bagi kimia pula terdapat 3 ciri, iaitu organik, bukan organik dan juga gas. Bagi kaedah pemodelan pula, produk ini hanyalah model dan ujiannya dilakukan di makmal air untuk menentukan keberkesanannya. Produk Oil Separation Turbine Machine atau lebih dikenali sebagai OSTEM diuji di makmal sumber air Politeknik Kota Melaka dengan menggunakan tangki air. Minyak akan dituang ke dalam tangki bersama air sebagai ujian kepada tahap pencemaran air itu sendiri. Produk ini akan diuji untuk menentukan kebolehkerjaan produk dalam mengasingkan minyak dalam sesuatu masa yang tertentu. Saya akan terangkan mengenai bab 3. Bab 3 iaitu metodologi. Metodologi adalah proses yang dilakukan merangkumi semua aspek dalam kajian usaha untuk mengumpul maklumat, mendapatkan bahan, menentukan kaedah dan juga membuat kesimpulan. Okey, kita terus. Ini adalah contoh carta ahli. Carta ahli permulaan sehinggalah ke tamat. Okey, dan ini juga antara bahan-bahan dan peralatan yang digunakan untuk minyak OSTEM. Terdapat 2 jenis minyak, iaitu kita menggunakan 2 jenis saja, minyak pelincian dan juga minyak masak. Di paparan belakang terdapat iaitu OSTEM, Oil Separation Turbine Machine. Inilah kebetul dari aplikasi SketchUp.
Proses cetak alih kita mula dengan hidupkan enjin mata kuasa kepada motor, batang syaft akan mengikut mesin dalam penyapu minyak akan disapu menggunakan pengelap, minyak akan disapu melalui saluran hingga masuk ke tangki, air mesti akan tertinggal dalam tangki air dan tamat. Selepas proses cetak alih tadi, saya akan menunjukkan video bagaimana produk ini sebenarnya berfungsi. Saya akan teruskan dengan kaedah kajian. Kaedah kajian yang pertama ialah kaedah modeling. Modeling iaitu kami membina model tersebut mengikut spesifikasi produk sebenar tetapi tidak diuji dalam keadaan sebenar. Yang kedua, kami membuat ujian pengasingan. Okey, seterusnya dapatan data analisis. Data yang diperoleh daripada suatu ujian adalah penting bagi suatu kajian maupun dalam pembuatan produk. Seterusnya, ia juga adalah untuk melihat keberkesanan projek itu dan berjaya atau tidak projek itu selepas dijalankan. Yang ketiga, hal ini supaya produk itu dapat diberikan fungsinya dan kebolehan yang tepat. Dan akhir sekali dalam perkara ini dilakukan adalah untuk menunjukkan kepada penganalisa fungsi dan penganalisa tentang fungsi dan kebolehan produk atau kajian tersebut, iaitu OSTEM. Data bagi minyak pelincir adalah berbeza. Untuk ketiga-tiga ujian ini, kami menggunakan 15 minit untuk masa yang sama dan kandungan 1 liter minyak yang sama. Untuk ujian pertama, minyak yang tertapis sebanyak 680 ml. Untuk ujian yang kedua, 730 ml, manakala ujian yang ketiga 690 ml. Ujian yang tertinggi didapati adalah ujian yang kedua. Okey, ini ialah jenis minyak yang kedua yang kami uji, iaitu minyak masak pakai ataupun minyak kelapa sawit. Iaitu kami menguji dalam masa 15 minit dan menguji sebanyak 3 kali sebanyak 1 liter kuantiti yang sama. Dan ujian pertama kami minyak yang tertapis adalah 780 ml. Minyak ujian yang kedua iaitu 800 ml, dan pada ujian ketiga kami minyak yang tertapis adalah 810 ml. Ialah graf tentang kebolehkerjaan minyak kelapa sawit selama 15 minit. Minyak masak ni kuantitinya lebih banyak tertapis adalah kerana ianya lebih ringan berbanding minyak pelincir. Tetapi di masa kami mengujinya, kami juga telah menyapu, maksudnya kami mendapati minyak masak ini akan bercampur dengan air lebih banyak daripada minyak pelincir. Iaitu apabila kami mengasingkan minyak daripada air, masih ada air yang kami tertapis sekali. Okay, kita akan terus pergi ke kesimpulan. Kesimpulan bagi kajian ini ialah mengikut objektif pertama, iaitu mereka bentuk dan membina OSTEM yang bertujuan untuk mengurangkan pencemaran minyak. Daripada data-data yang kami telah dapat melalui hasil ujian penapisan minyak, data tersebut membuktikan bahawa OSTEM ini berfungsi dan berkesan untuk mengurangkan pencemaran minyak. Terdapat beberapa cadangan untuk penambahbaikan kajian OSTEM. Kita tahu yang OSTEM ni merupakan satu alat yang mengurangkan pencemaran minyak dan ianya berfungsi untuk menapiskan minyak. Dan terdapat beberapa perkara yang kami cadangkan untuk meningkatkan lagi tahap keberkesanannya.
Yang pertama ialah menggunakan bahan yang lebih berkualiti. Iaitu kan kami mencadangkan supaya menggunakan bahan yang lebih berkualiti dan sesuai. Yang kedua iaitu disk. Kami mencadangkan disk untuk ditukar kepada diameter yang lebih besar supaya tak kesannya untuk menapiskan minyak dalam lebih banyak, menunjukkan tahap keberkesanannya pada tahap optimum. Dan yang ketiga iaitu kami mencadangkan bahawasanya Ostem ini diuji di tempat yang sebenar. Apabila Ostem diuji di tempat sebenar, kita akan dapat lihat bagaimana Ostem ini dapat membantu untuk mengurangkan pencemaran minyak di kawasan tercemar tersebut. Dan itu sahaja daripada kami semua. Sekian, terima kasih. Ini adalah gancat kami untuk sesi yang kedua, iaitu penjumpa bersama penyelia, pengumpulan maklumat, penyediaan laporan, pengumpulan bahan, proses pembuatan projek, proses ujian.